Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara-saudari sidang hadirin webinar Sembang-Sembang ASMB sekalian. Okey, hari ni hari Jumaat macam biasa kita akan ada jemputan khas ya. Sesi special kepada public. Hari ni tajuk dia terbaik ya. Indahnya hidup tanpa hutang. Oh, tu dia. Indahnya hidup tanpa hutang. Apa lupa saya perkenalkan diri saya Iskandar. Hari ini moderator anda untuk webinar hari ini. Okey, topik menarik, indahnya hidup tanpa hutang Bila cerita hutang ni, memang tahulah kan, memang kita tak lari daripada hutang. Tapi kalau boleh sekarang tajuk dia indahnya hidup tanpa hutang. Macam mana tu? Okey. Bersama kita hari ini penceramah ya, kita ada Encik Abdul Aziz bin Riyadi, Syariah Registered Financial Planner ataupun Syariah RFP. Apa khabar Encik Aziz? Mana dia ni? Mana dia Encik Aziz Riyadi ni? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah Encik Aziz ya. Ni dia Encik Aziz Riyadi ni. Kali ni kita bercerita pasal indahnya hidup tanpa hutang. Saya bila sebut hutang ni, saya ingat masa saya kecil tu, perkara pertama saya dengar pasal hutang ni, masa tengok cerita anakku Ustaz Ali. Kan, dia terima nikah, hutang. Masa saya terkejut, boleh pula selama ni tengok cerita ke drama kan, aku terima nikah tunai kan. Tiba-tiba dengan cerita film ni, aku terima nikah hutang. Ada pula macam tu pasal dia miskin sangat. Itulah yang saya nak kongsi. Pertama kali saya dengar perkataan hutang dalam hidup saya lah, yang memang terkesan. Tapi ini Cik Aziz, dia nak bercerita hidup tanpa hutang Cik Aziz. Okey. Apa pun, sebelum kita serahkan sepenuhnya Encik Aziz, ingat kita ingatkan saudara-saudari kita sebenarnya ada dua platform Encik Aziz ni. Satu yang dengar kat Zoom ni, satu lagi dia dengar kat Facebook. So soalan mungkin akan keluar, tapi tak apalah. Nanti kalau kita ada soalan, saudara-saudari boleh type saja. Kalau Encik Aziz nampak dekat panel Zoom ni, mungkin dia akan boleh jawab terus dekat chat Zoom ni. Kalau yang dekat soalan dekat Facebook tu, mungkin kita akan keluarkan pada penghujung program nanti. Nanti Encik Aziz boleh jawab lah. Right? Okay? Boleh, insyaAllah. Tu soalan-soalannya kalau nak tahulah. Kalau sempat dia jawab on the spot je. Kalau tidak, kita delay lah ke hujung-hujung program. Okey, ini satu cerita pasal ni. Okey, saudara-saudari. Nak kenalan Encik Aziz, saya intro sikit lah. Okey. Beliau ni, sekarang, kalau kita tengok, dia pemegang sijil profesional Syariah Registered Financial Planner daripada MFPC, Malaysian Financial Planning Council. Orangnya aktif berkongsi pada masyarakat, social media berkenaan topik pengurusan keuangan dan pembangunan modal insan. Nampak ini berguna pada masyarakat. Tu dia, berbakti pada masyarakat Encik Aziz ni. Okey. Tapi sebelum ni beliau asalnya beliau ni pemegang degree sains komputer saja di Universiti Teknologi Malaysia. Macam mana boleh jauh ke melilau ke financial planning ni? Okey. Dengan sains komputer dia mula-mula bekerja sebagai penyedia sistem di High-Tech Padu Berhad ataupun dulu PNBIT 3 tahun. Kemudian pergi ke syarikat TM Berhad, Telekom Malaysia 2 tahun. Lepas tu terus ke bidang perancangan keuangan bersama Prudential Assurance Malaysia dan seterusnya Pro BSN Takaful Berhad sejak tahun 2006. Nampak tu. So apa sebenarnya apa maksud tersirat saya nak sampaikan, perancangan keuangan ni siapa-siapa pun boleh. Tak kisahlah di degree apa pun, pasal kita tak boleh lari daripada isu keuangan ni. Kan Encik Aziz kan? Betul. Tak kisahlah degree apa pun, pasal kita tak boleh lari. Jadi engineer ke, jadi lawyer ke, kalau kita tak tahu rancangan keuangan, habis. Apa-apa kita mesti tahu. Alright. Sekian intro saya dengan Encik Aziz. Macam mana? Okay, jadi selesai ni saya persilahkan program seterusnya pada Encik Aziz. Okay, dipersilakan Encik Aziz. Okay, sekian. So saya share screen Boleh. Silakan share. Okay, baik. Okay, nampak ke saya share screen ni? Nampak. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasihlah kepada kita punya tuan moderator Encik Iskandar dan juga ESNB kerana sudi menjemput saya untuk kongsikan sedikit pengalaman saya, sedikit ilmu saya dalam bidang kewangan ni.
seperti yang Cik Iskandar sebut tadi, saya sebenarnya background belajar by profession adalah computer system engineer, tapi bila dah 5 tahun saya praktis IT system ni, saya sangat berminat dan cenderung kepada pengurusan kewangan. Dan kebetulan pula sebenarnya saya memulai saya kerja dekat tahun 2000 dekat PNB IT tu, kat Tekpadu tu sebenarnya kat Menara PNB tingkat 21. So saya biasalah pergi buat apa ni, maintain sistem dekat balai PNB tu. So saya nampaklah server-server besar-besar tu semua. Jadi masa tu saya tak berapa faham sangat. Cuma apa yang saya boleh ingat sebagai perkongsian, pada setiap tahun, hujung tahun, bulan 12, tim-tim saya ni dia akan berkampung dekat tingkat 21 tu untuk monitor sistem. Jadi saya pun tertanya-tanya lah sebab saya tak involve dengan sistem tu directly. Jadi saya tertanya-tanya apa sistem ni. Dia kata dia tengah monitor untuk dividen ESB punya pembahagian sebab orang akan banyak access, orang akan keluar duit semua everything. So kat situlah sebenarnya saya dapat pendedahan awal mengenai pelaburan ESB ni lah. Okey, dan kemudian seterusnya saya mula berminat dan seterusnya pada tahun 2003 saya start menceburkan diri dalam bidang kewangan dan sampailah sekarang ni, alhamdulillah. Okey. Tapi IT masih buat lagi, tapi bukan sebagai vendor lah, atau sebagai untuk diri sendiri lah kan, untuk lebih pada personal punya tugas-tugasan semua itu. Sebab minat tu masih ada kan. Okey, so untuk tak lengahkan masa, saya rasa kita boleh teruskan dengan slide yang saya kongsikan ni. Topik dia indahnya hidup tanpa hutang. Tapi saya nak share lebih sikit kepada overall konsep lah kan, overall konsep, bukan setakat hutang saja. Okey. So ni pengenalan dulu sebagai pengenalan. Yang ini yang saya suka kongsikan lah kepada ramai orang. Sebenarnya kita ni semakin hari semakin mencabar dari segi kita punya kehidupan because of keadaan ekonomi semua everything kan. Baru-baru ni pun kita baru lepas fasa endemik yang 2 tahun kita pandemik. So banyaklah orang yang terkesan dengan kewangan ni. Jadi ni yang saya nak kongsikan sedikit kita panggil artikel daripada Sinar Harian ni. Dia kata 60% rakyat sukar untuk urus hutang. Jadi puncanya sebenarnya bila kita terjebak dengan hutang ni dan jadi stres dengan hutang ni, apabila kita gagal untuk urus hutang dengan baik lah. Itu nombor satu yang kita kena faham. Hutang tu okey, pada saya hutang tu okey sebab sekarang ni contoh kalau kita nak beli kereta, nak beli rumah kan, kadang-kadang kita memang terpaksa ambil berhutang sebab kita tak ada duit cash untuk bayar lamsam ataupun upfront. Cuma apa yang saya ingin kongsikan adalah bagaimana kita tambah ilmu kewangan kita ni supaya kita mahir dari segi sistem kewangan tu sendiri kan, dan juga apa platform-platform pelaburan ke ataupun platform-platform kewangan yang ada di kat market untuk kita explore dan kita gunakan platform tersebut untuk membantu memudahkan kita capai matlamat kewangan kita. Okay, so ini anda boleh check lah dekat online pun ada. Cuma saya ingin kongsikan ramai sebenarnya. Kalau katalah 60% rakyat sukar urus hutang ni maksudnya ramai lah. Kalau katakanlah mungkin 10% ke 20% ke atau mungkin kurang lah. Tapi kalau 60% maksudnya majoriti rakyat sukar urus hutang. Jadi apabila mereka susah untuk uruskan hutang ni, dia akan terjebak pada fasa kedua, fasa ketiga, mungkin kena masalah dari segi sitos, dari segi kris, susah nak buat loan semua everything, dan akhirnya yang paling teruk adalah disahkan muflis lah. Yang tu ialah sebenarnya yang paling kita tak nak sampai berlaku macam tu lah. Okay. So ni apa impact dia, apa bahaya dia sebenarnya kan? Kalau kita tengok dekat statistik ini daripada Jabatan Insolvensi Malaysia, ini antara punca-punca rakyat Malaysia di Istilah Muflis. So kita tengok apa penyebab utama dia kan. So yang paling besar sebenarnya adalah disebabkan oleh pinjaman kenderaan kan, pinjaman kenderaan. Walaupun sekarang ni cuma sekarang ni untuk Muflis ni Jabatan Insolvensi dah naikkan daripada 30,000 ke 50,000 kan. Tapi ini because daripada statistik yang daripada Jabatan Insolvensi Malaysia ni, 36% orang di rakyat Malaysia ni di Istilah Muflis disebabkan oleh pinjaman kenderaan. Okay, nombor 2 paling banyak adalah pinjaman perumahan, nombor 3 adalah pinjaman peribadi, dan nombor 4 adalah pinjaman perniagaan lah. Okay, so ini antara data-data yang ada yang saya boleh kongsikan. Jadi bila kita tahu data macam ni, kalau boleh kita jangan sampai termasuk
dalam golongan-golongan yang diisytiharkan muflis lah. Sebab dekat hujung sesi presentation saya ni, saya akan kongsikan apa impact dia sebenarnya kalau katalah kita sampai kena muflis. Kan? Sebab saya sekarang ni saya banyak kongsikan dekat internet, dekat Facebook, and anda boleh cari search Aziz Riyadi dekat YouTube, anda boleh search dekat Aziz Riyadi dekat Facebook atau Instagram. Saya banyak share pasal bagaimana kita uruskan duit, bagaimana kita uruskan income, pembelanjaan, semua everything. Dan saya boleh cakap setiap hari lah, almost setiap hari ada orang kontak saya melalui WhatsApp, melalui message, melalui Messenger, semua everything, tanya pasal macam mana nak uruskan hutang, macam mana nak buat pendikan term loan, semua everything. So ada yang dah terjebak dengan loan yang banyak sangat, nak consolidate semua everything. Jadi bila pihak SNB bagi saya topik ni, saya rasa sangat memang kebetulan saya memang banyak kongsikan, dan saya ingin tekankan kat sini bagaimana cara saya sedang yang start buat investment ataupun perancangan kewangan ni daripada tahun 2000. Tahun 2000 saya start, tapi aggressively selepas 3 tahun, 4 tahun, tahun 2004, 2005 sampai sekarang ni, alhamdulillah. Dan saya dah dapat macam-macam hasil lah daripada saya punya usaha dan strategi ni lah. Jadi saya nak kongsikan benda ni secara percuma pada anda semua. Jadi hopefully anda berdapat manfaat lah. Okay. Dan anda boleh tengok ni dia punya percentage ni. 36% pinjaman geraan, 26% pinjaman perumahan, 24% pinjaman peribadi, dan 14% pinjaman perniagaan. Okey. Bila sebut pasal hutang ni, kita kena faham lah. Pertama sekali, hutang tu apa? Kan? Dan apa jenis-jenis hutang yang ada kat market ni, ataupun yang biasa orang ambil ataupun orang dapat terlibat hutang ni lah. Pertama sekali, ini yang common lah. Yang common, pinjaman pendidikan. Jadi pinjaman pendidikan ni belum kerja lagi dah berhutang. Kan? Kalau zaman saya dulu, kan, zaman saya dengan Cik Iskandar ni satu batch, sebaya kan. Jadi zaman saya dulu, saya buat pinjaman PTPTN, masa tu saya tahu belum ada lagi kot. Tahun 2000 saya masuk universiti tahun 1995, graduate tahun 2000. Masa tu yang ada MARA, JPA, lepas tu mungkin yayasan negeri lah, ataupun ada corporate lain lah, macam Telekom, Petronas, Shell, ExxonMobil kan. Jadi masa tu banyak pinjaman-pinjaman pendidikan ni dia bagi offers, kalau katakanlah anda skor dalam pembelajaran dapat CGPA yang bagus, dia bagi free ataupun dia bagi diskaun, mungkin kena bayar 25% saja kan, JPA. Okey, lepas tu selepas generasi saya tu barulah ada PTPTN. Dan kalau ada pinjaman pun dia tak ada interest. Tapi sekarang ni PTPTN kan, kalau katakanlah anda siapa-siapa anak-anak ke adik-adik ke yang belajar ni, dia tak perform kan, jadi dia kena bayar balik. Kalau kena bayar balik saja tak apa, tapi kena bayar balik dengan interest kena bayar balik dengan interest. Tu yang kadang-kadang dia akan membebankan. So ini yang kita kena faham ni. Maksudnya sebelum kerja lagi, belum dapat income lagi ni, dah kena berhutang. Okay. So nombor 2, yang biasa, yang common, yang banyak orang terlibat adalah credit card. So credit card ni, because kalau katakanlah yang orang baru kerja, graduate semua everything, gaji 2,000, 1,500, memang bank-bank akan offer credit card ni lah. Dan mungkin dia punya, kita panggil limit tak banyak kan, mungkin 3,000, mungkin 2,500, 3,000 kan, 5,000. Tapi impact dia sebenarnya adalah bila kita tak reti nak guna lah. Dia macam pisau lah, dia tajam. Kalau kita beli pandai guna untuk memudahkan kita, dan dia akan memberi manfaat kepada kita lah. Tapi kalau katakanlah dia kita tak reti guna, dia boleh melukakan kita dan membahayakan kita lah. Okay. So nombor 3 yang paling biasa adalah pinjaman peribadi. Okay. So nombor 2, nombor 3 ni kita panggil dia pinjaman tanpa cagaran, tak ada collateral. Maksudnya anda boleh pinjam dengan mudah. Dan nombor 3 ni pun banyak juga saya nampak orang-orang yang terlibat, especially, saya cakap terang lah, especially orang-orang yang kerja government, sebab mereka ni senang dapat loan. Bila senang dapat loan, bank senang nak approve, bukan sebab bank senang nak approve pasal gaji tinggi ke apa, tapi disebabkan oleh bila orang kerja kerajaan ni gaji memang kita panggil terjamin. Lepas tu pula apa yang bank buat adalah dia tolak duit hutang tu dahulu, barulah kita panggil gaji tu dia tolak siap-siap. Kan? Bila gaji tu dia tolak siap-siap, maksudnya
payment bank tu dia akan dapat terus. Sebab tu dia berani bagi walaupun kadang-kadang income tak boleh tinggi mana, tapi dia boleh berani bagi. Jadi itu yang saya nampak lah kan. Kalau orang yang kerja private ni mungkin susah sikit bank nak bagi pinjam. Okay, tapi kalau orang yang kerja private yang GLC ke ataupun especially paling senang lah orang kerja government lah. Jadi hati-hatilah dengan hutang nombor 3 ni. Okay, hutang nombor 4 adalah pinjaman kenderaan lah. Ini pinjam biasa. Cuma yang ni saya mungkin boleh advise sikit kan, untuk yang graduate yang baru kerja setahun 2 tahun kan, kadang-kadang confused nak beli kereta apa semua everything kan. Kalau ikutkan kemampuan membeli kereta ni, kalau dari segi bank punya kita panggil kebolehan untuk you buat loan, biasanya 30% daripada income lah. 30% daripada income. Tapi kalau 30% daripada income pada saya masih tinggi kan, masih tinggi sebab kalau katalah anda punya income kita panggil 2,000 kan, by right anda boleh buat loan RM600 sebulan kan, RM600. Tapi bila RM600 tu sebenarnya dengan ingat monthly loan RM600, you tak campur dengan minyak kereta, tak campur dengan insurans road tax, tak campur dengan maintenance semua everything, dan basically you kena allocate sebulan mungkin additional about 20% ataupun 30% daripada kita panggil jumlah bayaran bulanan loan tu. Jadi kalau katakanlah you bayar gaji 2,000, bayar kereta 600, you kena tambah lagi mungkin 180 hingga 200 untuk maintenance semua. Jadi monthly commitment you dah jadi kita panggil RM800. Which is kalau RM2,000, RM800 maknanya lebih daripada 30%. So kat situlah sebenarnya trik dia. Jadi simple rules yang saya pakai ataupun saya bagi advice biasanya, berapa you punya kelayakan untuk pakai kereta sebenarnya adalah setahun you punya income tahunan. Okay. Kalau katakanlah gaji 2,000 sebulan, setahun 24,000, anda boleh pakai kereta yang tak lebih harga 24,000. Kalau katakanlah gaji 4,000, 48,000, jadi anda boleh pakai kereta yang harga tak lebih daripada 48,000 lah. Itu tanda arah selamat, paling senang. Kalau tidak, dia akan menyebabkan kita akan terbeban dengan bayaran hutang ni. Okay. So seterusnya nombor 5 adalah pinjaman perumahan lah kan. Yang ni pinjaman perumahan biasanya memang banyak yang apply loan ni because rumah ni amount besar kan, amount besar. Jadi biasanya memang jarang-jarang lah orang beli rumah cash, kecuali orang itu memang dah banyak duit, mungkin dia dah lama kerja ataupun gaji dia dah besar, dia ada simpanan ataupun dia mungkin ada buat bisnes, so dia boleh kumpul duit untuk beli cash. Tapi normally sepanjang saya kenal kawan semua everything, kebanyakannya kalau rumah ni memang dia buat loan lah. Okay. Okay, sekejap saya nak okay. So seterusnya, okay, saya nak share sikit ni, apa punca terjebaknya dengan hutang yang tidak terkawal ni. Ada beberapa sebab yang melalui saya punya pengalaman, melalui saya punya pembacaan, melalui saya punya kajian hasil daripada saya punya kita panggil coaching session, sesi coaching dengan saya punya klien-klien, dengan saya punya orang yang dapatkan khidmat nasihat daripada saya. Okay, pertama sekali sebenarnya, bila dia buat hutang, dia tak jelas tujuan pinjaman tu dibuat untuk apa. Kan, tak jelas. Especially buat personal loan lah. Kan, especially personal loan. Saya jumpa ramai orang yang ada income, contoh macam baru kerja je, then bank approach dia. Bank approach dia buat loan. So, dan kebanyakan yang jumpa saya adalah bila orang tu ada masalah lah. Masa nak apply, normally tak jumpa saya lah. Dah ada masalah, tak boleh nak bayar, dah masa macam berat sangat. Then saya tanya balik, apa tujuan buat loan ni? Ada kebanyakan, jangan terperanjat, ada yang meminjam ni dia tak sedar, bukan tak sedar, dia tak tahu pun apa tujuan dibuat. Kan? So saya pernah tanya kadang-kadang, ada jawapan tu yang agak memeranjatkan saya lah. Contoh, kenapa you buat loan ni? Saya tak tahulah cik, sebab saya tengok kawan-kawan semua buat loan, dan dia kata disuruh buat loan sebab kita panggil government ni kalau tak buat loan rugi, dia kata. Tak buat personal loan rugi. Cik, kenapa boleh rugi pula? So baru saya faham sebenarnya orang kadang-kadang buat loan ni dia terikut. Kan? Terikut. Dia tak ada guidance ataupun satu framework untuk macam mana nak uruskan duit dia, kan? Jadi saya kat situlah sebenarnya yang saya dapat simpulkan bahawa kalau katakanlah kebanyakan orang kadang-kadang buat pinjaman ni bila tak ada tujuan yang kita panggil solid ataupun yang kita faham kenapa kita buat loan tu,
Menyebabkan akan mudah untuk terjerumus kepada hutang yang tak terkawal ni. Okey, nombor 2, buat loan ni tak buat kira-kira terperinci. Kan? Maksudnya tak buat kira-kira berapa mampu bayar balik, kan? Apa exit plan, kalau tak boleh bayar macam mana. Kalau katakanlah sekarang ni yang paling famous Cik Iskandar, kalau pasal loan ni sebenarnya adalah OPR lah sekarang ni. Kan? OPR. Berapa kali naik OPR. Jadi sebenarnya pada saya, kalau ikutkan OPR ni, kalau tanya saya lah, sebab saya dah lalu zaman tahun 2008, which is recession 2008, dan sepatutnya 2018 lah, kan? Patutnya 10 tahun kan, tapi dia drag sampai 2022, 2023. So, masa 2008 sama juga, kan, interest naik, kan? Masa 2008 tu, saya tanya orang yang pernah lalui tahun 1998, lagi dahsyat. Interest dia sampai 14%, 15%. Masa tu lagi gila-gila, orang tak boleh bayar loan. Kan? Tahun 1998, masa tu Commonwealth. Kan? Saya ingat lagi masa tu Commonwealth, masa tu George Soros punya hal. Kan? Yang sampai terpaksa duit Malaysia dia packkan kepada RM3.2 saya rasa. Kan? Duit USD. So, jadi macam saya dah boleh expect macam tu. Jadi kalau saya buat loan, saya buat kira-kira, saya mesti akan ada buffer at least berapa persen kenaikan. Kan? Mungkin dalam 5% buffer. Contoh macam kita nak bayar hutang tu let's say macam 1,000. So saya kena expect 5%. Maksudnya daripada 1,000 hingga 1,200 atau 1,300. Dia punya, kita panggil, kenaikan tu mesti ada buffer. Maksud kalau katalah interest tu naik sampai 1,200, saya masih boleh bayar lagi. Bukan kira ngam-ngam je. Sebab tu kita kena ikut kemampuan lah. Okay, sebab kebanyakannya yang kantoi kat sini lah. Kan? Dia tak kira. Lepas tu dia tak faham antara loan tu, kalau loan kereta kira macam mana, loan rumah kira macam mana, kan? So ini antara benda-benda yang kebanyakannya orang tersilap, dan bila dah kita panggil OPR naik berapa kali ni, duit naik. Lepas tu perbelanjaan kita pun kita tak keep track, menyebabkan kita rasa macam terperangkap dengan hutang ni. Kenapa tiba-tiba bajet kita tight? Kan? Sedangkan sepatutnya kalau kita buat kira betul-betul, kita boleh tahu dah, boleh bajet. Okey, kalau naik banyak macam ni, saya punya kat mana nak adjust. Okey. So tapi tak apa, nanti saya akan kongsikan sedikit tips very simple, konsep asas nak uruskan kewangan ni lah. Kan? Dan benda ni yang kita panggil saya praktis daripada dulu sampai sekarang, alhamdulillah memang menjadi, dan sekarang ni saya banyak kongsikan kepada orang lain lah. Okey. Nombor 3 adalah tidak dapat kawan nafsu berbelanja atau hidup terlalu ikut gaya hidup mewah. Okey. So sekarang ni memang mencabar sikit disebabkan Cik Iskandar, sebab sekarang kita hidup dalam sosial media, so kita terpengaruh dengan orang lain. Dan kita pun ikut, kita pun nak show off juga. Kat situlah sebenarnya antara keyword ataupun perkara-perkara penting yang anda kena faham. Apabila kita nak buat sesuatu tu, kita kena ikut kita punya panggil tujuan kita beli tu lah. Kan? Sebab dah kita beli ni memang kita mampu, kita perlu, ataupun kita buat sesuatu tu ikut-ikut orang. Sebab susah sekarang ni kalau kata member baru tukar kereta kan. Alamak, dia gaji lebih kurang macam kita je. Tapi kenapa dia boleh pakai kereta macam tu? Kita pun nak upgrade juga. Kan? Tapi kita tak tahu dia punya manage duit macam mana. Dia punya financial literacy macam mana. Macam mana backup income dia, kita tak tahu. Jadi kita main ikut je pun tak boleh. Ataupun kadang-kadang kita okey kan, untuk yang dah berpasangan, dah ada pasangan hidup, isteri ke apa, kadang-kadang dia okey tapi isteri dia pula kan. Jadi dia nafsu ni memang kena kontrol lah, kena kontrol. Jadi pada saya, bila buat kewangan ni, kita tak boleh terlalu emosi, kita kena ikut calculator. Kena ikut kira-kira lah. Kalau dari segi kira-kira tu memang kita mampu, dan kita proceed. Kalau tak mampu, kita tak proceed. Jangan ikut-ikut orang. Okay? So last sekali adalah, biasanya yang terperangkap ni bila tak disiplin. Kejap bayar, kejap tak bayar. Kejap bayar, kejap tak bayar. Sebab saya ingin ingatkan Cik Iskandar dan semua kita punya audience. Setakat ni berapa orang Cik Iskandar dalam webinar ni? Kalau boleh kita tengok. Setakat ni kalau ikut Zoom ada 80 orang. Kalau Facebook saya ramai tak tahu. Alhamdulillah ramai. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat lah. Bermanfaat apa yang saya kongsikan pagi ni. Okey, tidak berdisiplin. Anda kena faham minta maaf cakap lah. Sebab kalau anda betul-betul faham game bank ni, bank pertama sekali game dia memang dia buat untung dengan interest. Memang dia buat untung dengan fee daripada kesilapan kita. Contoh.
Bila kita tak disiplin, kita bayar lewat, bank akan charge kita, kan? Kita panggil late fee lah, financial charges lah, macam-macam lah. Mungkin RM10, RM20, kan? Kita mungkin tak perasan, RM10 bayar RM10. Tapi kita kena ingat, kalau katakanlah 3 kali atau 4 kali kita macam tu, RM40, RM50 kita dekat situ, sedangkan duit RM40, RM50 tu mungkin kita boleh belanjakan, beli ke tempat lain yang lebih bermanfaat. So kita dah umpama bocor kat situ betul-betul je. So sebab tu saya ingin pesan, kalau bila pasal disiplin ni, anda kalau boleh keep track, kan? Kalau boleh katalah due date tu berapa bulan, katalah you ada komitmen ada 3 hutang atau 4 hutang, anda buat list, kan? Due date kata berapa bulan. Jadi sebelum tarikh tu, kalau macam saya, to be safe, memang saya akan buffer 3 hari 4 hari sebelum, kan? 3 hari 4 hari sebelum, kan? Jadi saya tak nak, saya kalau boleh lah, saya ni memang berkira-kira sikit, Cik Iskandar, kalau boleh, bank dah untung dengan dia punya profit rate semua, saya tak nak bagi untung lebih dari segi saya bagi kesilapan. Saya memang saya betul-betul keep track, kan? Saya boleh keep track. Ada banyak sebenarnya yang saya nanti saya kongsikan macam mana kita nak uruskan tips uruskan hutang yang baik. Kadang-kadang saya allocate untuk bayar extra, kadang saya allocate untuk bayar 2 bulan punya payment ke depan. Supaya apa? Supaya kita tak tahu, kadang-kadang kita tiba-tiba tak ada duit, kadang kita terlupa nak bayar. Jadi at least kita tak kena denda dengan bank lah. Okay, so ini antara 4 yang utama, selain daripada yang lain-lain lah. Sebenarnya banyak lagi, tapi ni 4 yang biasa yang saya jumpa lah. Okay, so bab ni paling penting. Kalau anda boleh pay attention, and benda ni simple konsep saja nak ajar. Okay, so ini saya panggil asas urus kewangan, kita panggil piramid kewangan lah. Jadi yang atas sekali, katalah ini the whole pyramid lah 100% anda punya pendapatan. Jadi anda kena allocate, kan, 10% ni untuk akaun perlindungan. 10% daripada anda punya cara income ni mesti pergi ke akaun perlindungan. Tapi kalau ke dalam sekarang ni, because saya ada buat kira-kira dan saya pun ada banyak jumpa orang semua everything, bila saya buat financial analysis dalam keadaan sekarang ni dengan inflation tinggi, barang-barang mahal, kalau anda tak dapat 10% tu mungkin besar, Cik Iskandar. Sebab contoh, kalau katakanlah gaji 3,000 pun, 300 untuk akaun perlindungan ni agak besar. Jadi kalau katalah anda rasa benda tu besar sangat, anda mungkin boleh start dengan 5 to 7%. 5 to 7%. 5% katakanlah anda ada 3,000 sebulan, so maksudnya dalam 100,500 hingga mungkin 200,500 untuk akaun perlindungan. Okey. Lepas tu 10% ni untuk kecemasan. Yang ni tak boleh kurang lah. Tak boleh kurang. Okey. Tak boleh kurang. Nanti saya akan elaborate setiap akaun ni macam mana. Tahun yang ketiga, akaun pelaburan, dan balance 70% ni anda belanjakan lah. Okey. So, kalau untuk perlindungan ni, ini yang ini saya punya, memang saya punya forte lah, ni saya punya expertise. Okey. 10% ataupun kalau yang saya sebut tadi, kalau katakanlah anda income mungkin bawah 3,000, kalau 10% ni mungkin tinggi sangat, and anda allocate antara 100,500 hingga 200,500. Kan, pertama sekali mesti hibah takaful kena ada, kan? Walaupun sedikit kena ada. Hibah takaful normally akan cover kematian ataupun lumpuh kekal keseluruhan. Okey. Nombor 2, bagus ada pampasan sakit kritikal. Okey. Ketiga, pampasan kemalangan. Keempat, tabung perubatan. Okey. Kalau macam saya akan fokus untuk mula-mula ni 2 dulu, kan? Tabung perubatan dengan hibah takaful. Untuk yang mula-mula start, macam mula-mula kerja semua everything, lepas tu mungkin lepas tahun 2 tahun ada bajet sikit, baru dah pergi ke pampasan kritikal dengan kemalangan. So sedikit saya brief pasal protection ni. So hibah takaful ni, kalau berlaku kematian ataupun lumpuh kekal keseluruhan, syarikat takaful ataupun insurans akan bayar pampasan kepada kita punya waris untuk pertama sekali, kalau katalah kita ada tanggungan, untuk bayar kita punya tanggungan lah. Dan kalau kita total permanent disable, kita tak mampu bekerja lagi tapi masih hidup lagi, so basically untuk kita ganti kita income. Okay. So pampasan sakit kritikal ni adalah duit yang diperolehi hasil daripada kalau orang tu sakit kritikal. Contoh sakit jantung, kena kanser, sakit buah pinggang, dan dibagi dalam bentuk lamsam duit lah, cash, kan? Lepas tu pampasan kemalangan sama juga. Cuma kemalangan ni mungkin putus anggota, lumpuh semua everything, kan? So dibagi pampasan juga. Dan tabung perubatan ni adalah medical card lah yang biasa orang sebut. Jadi kalau masuk hospital, memang saya cakap terang lah, sebenarnya kita boleh pergi ke government. Tapi sekarang ni
kita kena faham dekat government hospital pun ada masa-masanya kadang-kadang kita perlu bayar juga duit. Contoh kalau katalah kita accident masuk besi, kan? Besi tu kena bayar. Upah pasang tak bayar tapi besi tu kena bayar. Jadi kalau katalah saya nasihatkanlah kalau katakanlah kita mampu kan untuk dapatkan medical card walaupun yang asas, at least kita ada pilihan. Sebab ni pengalaman saya lah dalam 19 tahun dalam bidang perancangan kewangan ni, apabila kita dalam keadaan emergency memerlukan duit untuk masuk hospital ni untuk dapatkan rawatan ni, kita kalau boleh secepat mungkin kita nak sihat. Secepat mungkin. Kan? Sebagai contoh macam ni lah, senang kan Cik Iskandar. Kalau katalah kita sakit kepala kan, sakit kepala. Kan? Kita sakit kepala, kalau kita nak makan Panadol, nak bagi hilang sakit kepala tu. Kan? Kalau sakit gigi apatah lagi. Kalau sakit gigi ni kadang-kadang orang bising-bising pun kita tak boleh tahan. Kan? Tak boleh, kalau boleh nak diam, itu pun sakit je. Jadi kalau boleh kita nak cabut-cabut cepat. Kan? Nak cepat-cepat cabut. Tapi kadang-kadang pergi klinik pun doktor kata, tak boleh cabut lagi sebab gigi gusi bengkak, kena tunggu dia okey baru dia cabut. Kalau boleh, maksudnya point dia adalah, kalau boleh kita nak dapat kesihatan tu ataupun sembuh tu secepat mungkin. Jadi kalau katalah kita tak ada pilihan, kita tunggu je lah kat government hospital. Tapi kalau kita ada pilihan, kita boleh pergi ke private hospital, mungkin mahal sikit, tapi yang penting bukan kita yang bayar. Kan? Jadi gunakan tabung perubatan daripada syarikat takaful ataupun syarikat insurans. Okay? So far ada soalan, kalau ada soalan, anda boleh tulis dekat ruangan chat sebab saya kalau boleh saya nak habiskan semua slide ni semua, nanti boleh kita bincang pada soal jawab lah. Encik Aziz, patah balik satu slide tu. Lagi. Encik Aziz, ada permintaan Fazli Jamal, dia minta slide sebelumnya, sekejap lah, bagi 10 saat. Yang sebelum lah tu. Bukan yang sebelum. Fazli yang mana? Dia nak yang tu? Dia nak sisi ketiga tu. Nak screenshot. Bukan ini. Ini. Oh, ni Dia screenshot sekejap. Ni. Okay. Cik Fazli, kita bagi 10 saat. Tu. Okey dah. Alright, kita betul. Okey. Tak apa, kalau anda nak, anda boleh follow saya punya Facebook, nanti anda boleh request kat saya punya ni. InsyaAllah saya kongsikan slide-slide ni. Okey. So yang ni dah. So yang ni. Saya prefer kalau tabur kecemasan ni bukan tak boleh simpan kat bank. Tapi sebab simpan kat bank ni, dia tak ada apa-apa pulangan. Jadi saya memang, saya cakap terang, kan saya cakap tadi saya dah kenal ESB ni daripada tahun 2000. Kan? Jadi memang saya letak dekat ESB. Kan? Letak ke ESB. Okey. Apa beza tabur kecemasan dengan akaun perlindungan tadi? Akaun kecemasan ni sebenarnya adalah untuk duit-duit yang kita perlukan yang tak boleh guna akaun protection tadi. Contoh. Tiba-tiba kereta rosak. Tiba-tiba kereta breakdown. Tiba-tiba tayar pecah. Kalau tayar pecah, kita tak boleh pakai duit hibah untuk claim. Tak boleh. Kita tak boleh gunakan medical card pergi workshop, tunjuk medical card. Tak boleh. Jadi, kita perlukan duit tabung kecemasan ni. Okay? Cuma tabung kecemasan ni, dia ada banyak tangga, banyak level. Ada yang mungkin 3 bulan gaji, 6 bulan gaji, 9 bulan gaji, 15 bulan gaji. Ini sebagai reference lah. Siapa yang 3 bulan gaji? Kalau saya boleh advise, kalau katakanlah yang 3 bulan gaji ni, kalau katakanlah anda punya pekerjaan ni jenis macam gaji dia memang berterjamin lah. Contoh macam GLC, government, company-company yang multinational yang memang agak strong. Maksudnya contoh macam masa pandemik tu pun anda tak gaji okey, gaji penuh semua tak kena potong semua everything. So minimum 3 bulan gaji lah. 3 bulan gaji. Dan 6 bulan ni kalau untuk orang yang mungkin dia punya SME kan, SME. Jadi kalau katakanlah tiba-tiba kalau dia tiba-tiba kena potong gaji separuh ke apa, at least dia boleh cover 6 bulan gaji tu boleh cover, sementara dia mungkin nak pergi cari kerja lain ataupun mungkin nak buat bisnes lain ke everything kan, ataupun nak buat apa-apa kerja part time. 9 bulan gaji pun sama juga yang SME, tapi jenis SME yang lagi kecil. Contoh macam SME yang enterprise kan. Yang 6 bulan gaji ni mungkin SME yang selain berhad. Yang enterprise ni kadang-kadang yang kerja kontrak, EPF tak ada, apa tak ada, tapi dapat gaji. Ataupun orang yang dapat gaji hari kan. So you kena gaji 9 bulan gaji lah. 12 bulan gaji ni pula saya biasanya saya akan advise kepada orang yang buat bisnes lah. Orang buat bisnes, sebab kadang-kadang orang buat bisnes ni kenapa dia perlukan 12 bulan, sebab dia punya expenses tinggi.
kan. Kadang-kadang dia miaga tak tahu, sebab ramai yang saya kenal masa pandemik tu ramai yang kita panggil bisnes teruk sampai terpaksa tutup. Jadi sementara nak build up bisnes baru tu semua everything ambil masa, kan. Lepas tu pula kadang-kadang dia bukannya bermula daripada kosong. Kalau orang bisnes yang tutup kedai ni, dia bermula daripada negatif. Dia nak hutang supplier lah, nak bayar hutang tu, mungkin bil api, bil air, nak bayar hutang pekerja lagi, everything. Jadi mungkin 12 bulan gaji tu, 3 bulan, 4 bulan gaji yang pertama tu memang untuk cover losses. Jadi ada 8 bulan lagi untuk you maintain expenses, untuk you recover balik income. Sebab tu saya biasanya memang ini antara benda-benda yang saya advise lah. Dan kat mana nak letak? Kalau saya letak dekat ESB lah. Nanti saya terangkan kenapa saya prefer ESB ni, kan. Walaupun kita panggil banyak lagi tempat lain, tapi saya tak tahu, memang kalau ESB ni memang sangat dekat dengan hati saya lah. Sebab tu bila saya Cik Iskandar tengok ataupun yang lain semua sidang hadirin semua yang tengok, memang kalau dekat saya punya Facebook, saya punya YouTube, saya banyak share pasal ESB ni, macam mana nak gunakan sebaik-baiknya platform ni. Okay. Okay, now. Sebelum tu saya pergi sini. Okay. Sekarang ni 10%, Cik Iskandar dan yang lain-lain, 10% kita masukkan pada ESB untuk cukupkan 3 bulan gaji, 6 bulan gaji, 9 bulan gaji. Okay. Jadi kalau katakanlah anda dah cukup, dah cukup, 3 bulan gaji dah cukup dah. Okay, saya kerja government, saya target 3 bulan. So dapat gaji 3 bulan, okay dah cukup. So 10% lepas tu, yang lagi 10% ni, anda boleh channelkan pergi ke pelaburan pula. Kan? Asalnya buat pelaburan 10%, akaun kecemasan 10%. Tapi apabila akaun kecemasan tu dah cukup, portion akaun kecemasan tu channelkan pergi ke akaun pelaburan. Kan? Bukan channelkan pergi ke expenses. Bukan pergi spend. Spend tetap 70%, tak boleh lebih. Kan? Bila nak lebih? Boleh lebih apabila anda punya pulangan pelaburan dah mula ada hasil. Kan? Kalau tanya saya dulu lepas 4 tahun 5 tahun lah. Kan? Saya cakap terang memang apa-apa bila saya kongsi pun, pelaburan pada saya bukan pelaburan yang ambil masa sekejap untuk you dapat demi pulangan. Sebab saya memang jenis orang yang sabar menunggu dan saya tak nak pening kepala lah. Maksud saya ni agak konservatif sikit, Cik Iskandar. Saya punya risk tolerance ni antara kita panggil low risk ke medium risk. Kan? Bukan high risk. Kan? Tapi saya ada juga invest kat tempat-tempat yang high risk. Tapi gunakan dana-dana ataupun duit-duit hasil daripada dividen-dividen saya. Bukan duit daripada income saya lah. Kan? Jadi kalau katakanlah, sebab duit ni kan bermain dengan emosi kan. Kalau katakanlah tiba-tiba beli saham tu jatuh ke apa kan. Jadi tak adalah rasa macam hati nasi tinggi ingat je. Jadi tak apalah, ni duit dividen bagi, ASB bagi. Lepas tu tunggu sekejap, bulan 12 nak dapat lagi kan. Ni dari sekarang dah bulan 10, ujung bulan 10. So bulan 11, bulan 12 dah kira dividen dah. So macam itulah saya punya ni. Tapi macam biasa saya cakap, bukan setahun 2 tahun, saya tunggu 4 tahun 5 tahun. Jadi ramai juga yang saya share kan, baru-baru ni saya share kat TikTok. Ramai yang dia kata, lambat lah macam ni, invest kat tempat lain yang lebih untung. Dia bukan masalah untung ke rugi, tapi lebih kepada bagaimana kita punya penerimaan pasal kita punya losses tu, sekiranya ada loss. Sebab kita tak nak nanti bila katakanlah kita nak untung banyak tapi kita tak boleh terima loss. Sebab dia punya risk and reward tu dia punya sama. Dia macam katakanlah you expect dapat 10% punya untung, you pun kena expect 10% punya rugi. Katalah boleh 30% punya untung, you pun kena expect 30% punya rugi. Kan? Jadi kenapa saya pilih ESB? Kenapa saya pilih ESB sebagai platform untuk awal-awal platform? Sebab pertama sekali dia punya unit kan, Cik Iskandar, pada saya unit dia kekal. Katalah you melabur RM1 tu tetap kat situ. Dia punya amount principal tu tak kurang. Kan, kalau kita berlambur tempat lain, unit trust ke kan, saham lagilah. Sebabnya duit pokok tu boleh kurang. Jadi ESB tak ada kurang. Jadi kat situ saya dah tahu dah modal saya memang ada dah. Okey, lepas tu pula yang kedua adalah dijamin oleh kerajaan kan. Kerajaan maknanya dana-dana tu semua government ada backup kan, bukan macam totally private. Yang maksudnya kalau jadi apa-apa memang tak ada siapa tanggung. Okey. Nombor 3 setakat ni dia berikan consistent dividend. Cuma sekarang ni mungkin dah orang cakap rendahlah ESB 5% je tahun lepas kan. Tapi pada saya ada yang 4.25% semua everything. Tapi pada saya kan
compare dengan instrumen-instrumen lain yang mungkin high risk, sekarang ni tengah negatif teruk. Kan? 20%, negatif 20%, negatif 30%, compare dengan ESB 4.5%, pada saya masih okey lagi. Okay? Sebab tu saya cakap risk tolerance tu. Risk tolerance tu. Okay? Yang ketiga adalah, yang keempat, ni special sikit yang ramai mungkin orang tak perasan. ESB ni, saya suka bab pasal compounding dengan dividen. Maksudnya dapat dividen, simpan, tahun depan dividen tu is part of pokok. Jadi compound lagi. Itu nombor satu. Lepas tu pula, disebabkan oleh compounding tu, kita punya limit pun akan bertambah. Kan? Ini pun ramai orang tanya saya ni. Sekarang ni limit 200,000. Saya dengar masa kita dengar Tengku Zafrul, Menteri Kewangan kita share masa bajet itu, dia kata naik ke 300,000. So, kalau katakanlah duit kita dah penuh 300,000, tahun depan kita dapat katakanlah 5%. Kan? 5% maknanya 15,000 lah. Kalau 300,000 lah. Kalau 200,000 mungkin 10,000. Katalah 200,000 dapat 5%, 10,000. Jadi kita punya limit dah jadi 210,000 dah. Lepas tahun depan tambah lagi, dan naik tambah lagi. Jadi sebenarnya kita punya capacity untuk melabur kat ESB tu akan bertambah mengikut kita punya pertambahan dividen. Sebab tu kalau katalah ada orang yang tanya saya pasal buat ESBF, financing, sebab sijil Amanah Saham ni kita boleh tukar jadi sijil, lepas tu boleh pledge pada bank, bank boleh bagi duit untuk kita melabur lamsam penuh dengan ESB. So duit tu sebenarnya akan compound lebih cepat dan limit kita akan meningkat lebih cepat compare kalau kita buat sendirilah. Tapi yang ni agak teknikal, jangan main buat je tanpa study. Saya takut nanti kan saya cerita pasal nak uruskan kewangan dengan baik, you salah faham, you buat benda yang tak betul pula. Kalau nak dapatkan information yang ni, kena berguru betul-betul lah. Kan? Sebab dia agak teknikal sikit, ada pusing sana pusing sini, dan kena ada beberapa benda yang kena buat lah. Okay, so apa yang you boleh buat dengan duit pelaburan tadi tu? Kalau saya kan, selepas saya dah ESB, saya dah ada duit, so duit dividen ESB tu kan, saya mula kumpul untuk beli hartanah pula. Beli hartanah. So hartanah ni dapat dua benda lah. Pertama, cash flow kalau kita sewakan. Kedua, kita boleh dapatkan capital appreciation. Kan? So macam pengalaman saya dah beli satu rumah dekat Shah Alam. Masa saya beli tu, harga rumah tu dia dalam 60,000 je tu lebih kurang. Lama dah, tapi lama lah ni. Kan? Selepas 3 tahun, 4 tahun, 3 tahun saya siap, 2 tahun lah, total 5 tahun, siap 3 tahun, construction 3 tahun, lepas tu saya sewakan 2 tahun, lepas tu naik harga sampai 120,000 sekali ganda, so saya jual. Untung tu dalam 60,000 lebih, so duit 60,000 lebih tu saya masukkan balik dalam ESB. Saya rolling pula guna untuk beli unit lain pula, dan seterusnya lah. Okay. Dan apabila ada lebihan lagi, saya invest pula dekat unit amanah yang boleh bagi return lebih tinggi, tapi risiko lebih tinggi lah. Dan last kali, barulah saya ada lebihan lagi yang memang saya allocate ni, kalau katalah hilang semua pun saya tak kisahlah ni. Saya masih boleh tidur dengan lena, makan dengan selera, hati dengan kalau nak berfikir pun dengan tenang lah. Kan, saya letak sikit kat saham. Kan? So, kalau anda tengok dia punya flow tu, daripada akaun pelaburan tu, ni yang saya praktis, mula-mula ESB dulu. Sebab apa? Dia punya ciri-ciri tu. Kan? Lepas tu pergi ke hartanah, lepas tu baru pergi ke unit amanah, baru dah pergi ke saham. Kan? Anda tak perlu ikut macam saya. Anda mungkin boleh pergi mana-mana yang anda suka, tapi ini yang saya buat. Kan? Macam saya cakap tadi, saya ni tak nak pening kepala. Saya nak orang kata hidup dengan tenang lah. Kan? Ada orang dia boleh sanggup untuk yang high risk, memang ini tak best cara macam ni. Terpulang, tak ada masalah. Ini bukan cara yang semestinya betul, tapi ini yang saya buat lah. Tapi saya sangat berpuas hati dengan benda ni, sebab dengan cara ni saya dapat capai semua, setakat ni alhamdulillah semua saya punya matlamat kewangan lah. Kan? Saya ada rumah sewa, saya ada rumah kedai, saya ada tanah juga, saya ada beberapa unit lain yang berdatangkan saya punya cash flow untuk passive income lah. Okay, selain daripada itu sebenarnya ESB ni flexible. Flexible tu in a way, maksudnya anda boleh keluar masuk, kan? Anda boleh katalah simpan, tiba nak pakai emergency, nak pakai. Kan? Sebab account emergency tadi saya letakkan dalam ESB. You nak pakai, you boleh keluarkan anytime. Tak macam you katakanlah you simpan dekat property lain. Kalau property katakanlah nak jual, katalah nak pakai hari ni, jual tu boleh jual, tak boleh.
kan. Property kurang-kurang berapa bulan dapat duit, mungkin 2 bulan 3 bulan nak settle down kan. Kan unit amanah tengok juga boleh keluarkan cepat tapi kadang-kadang harga pula tak cantik kan. Kena pula harga tengah rendah, takkan kita nak jual kan. Baik-baik rugi atas kertas jadi rugi betul. Saham pun sama juga kan. Kalau tengah untung kita dapat duit lah, tapi kalau harga tengah rendah mungkin kita tak praktikal untuk kita keluarkan. Jadi ESB ni pada saya lebih fleksibel, lebih mudah lah. Okey. Dan last sekali macam saya cakap tadi, anda boleh maksimaskan ESB ni dengan ESB financing. Okey. So ni last sekali yang 70%. Biasanya kalau perbelanjaan ni saya boleh kategorikan kepada dua benda lah kan, keperluan dengan kehendak. Jadi kalau boleh yang kehendak tu janganlah lebih besar daripada keperluan kan. Jadi anda boleh buat bajet balik ni, anda susun balik, tengok kan, mana belanja-belanja yang anda pergi ke keperluan, mana belanja-belanja yang anda pergi ke kehendak. Jadi kalau macam anda tak cukup untuk buat akaun pelindungan, anda tak cukup untuk buat akaun kecemasan, anda tak cukup untuk buat akaun pelaburan kan, tapi sebenarnya bila tengok-tengok anda buat bajet, anda belanja lebih daripada 70% dan kadang-kadang keperluan tu melebihi kehendak tu melebihi daripada keperluan. Okey. Dan keperluan ni pula pun ada juga saya nasihatkan kadang-kadang anda kena korbankan sikit keselesaan dan status lah. Sebab saya cakap betul kan, kalau saya mula-mula saya buat dulu, saya sangat berjimat kan, saya sangat berjimat. Saya pergi kerja naik motor, saya pergi kerja pun kadang bawa bekal kan, kadang tahan sana tahan sini, beli baju pun sangat-sangat orang kata limited kan. Memang kalau tengok masa tu nampak macam miskin sangat lah. Tapi bukan masalah miskin ke apa, tapi pada saya bagaimana saya nak capai matlamat kewangan saya lah. Dan saya tak peduli apa orang cakap pada saya sekarang masa tu. Saya tak peduli. Sebab saya yang penting bagaimana saya nak kumpul saya punya aset tu supaya daripada aset tu lah nanti akan generate cash flow. Daripada cash flow dah sebenarnya saya akan gain balik apa yang saya lose, apa yang saya lose masa saya mula-mula set up saya punya aset lah. Okay. So ni kita punya tips saya punya tips untuk urus hutang. Pertama sekali, whatever hutang yang dah ada tu kalau boleh jangan tambah. Kan, jangan tambah. Kan? Kalau boleh jangan tambahlah kalau tak perlu. Kan? Kalau katakanlah sekarang ni pula ekonomi pun tak tentu lagi. Kan? Ramai orang advise kata kalau boleh, kalau hutang-hutang tu yang tak perlu, kita hold dulu. Kan? Jangan create hutang lagi. Yang kedua, bayar ikut tempoh masa yang saya sebut tadi. Sebab kadang-kadang bank ni dia pandai. Dia bukan setakat nak untung you dari segi dia punya kadar keuntungan pinjaman tu, pembiayaan tu. Tapi dia juga nak untung hasil daripada kita buat silap. Kena denda sana, kena denda sini, fee sana, fee sini. Dan kita tak boleh nak argue dengan dia, kita tak boleh nak kontes dengan dia. Kan? Kalau kita lewat, kita tak boleh kontes. Sebab apa? Semua tu ada dalam agreement dan kita sign agreement tu tanda setuju. Kan? Jadi kalau kita lawan pun buang masa. Jadi pada saya, daripada kita lawan, baik kita follow je dan kita berjimat. Okay? Lepas tu kalau kita nak dapatkan, kita panggil penjimatan, kalau katakanlah loan tu lebih kepada kita panggil based on outstanding balance, kita bayar lebih setiap bulan lah. Kan, melalui penjimatan expenses, ataupun kalau anda ada lebih masa anda boleh tambah income. Sekarang ni macam-macam Cik Iskandar dengan social media ni sepatutnya kan. Anda boleh buat income melalui dropship, melalui agent ni, review barang tu, review barang ni. Cuma anda kena tahu bagaimana nak buat lah kan. Sekarang ni baru-baru ni pun banyak kita panggil affiliate. Affiliate ni maksudnya anda beli barang, lepas tu barang tu anda buat review dekat TikTok ke, dekat Facebook ke apa, lepas tu anda boleh jadi kita panggil agent kepada barang tu. Maksudnya katakanlah kalau orang tu beli barang daripada you, daripada link yang anda share, anda dapat sedikit commission lah. So dari situ pun boleh tambah income sebenarnya, dan income yang lebih tu kita gunakan untuk bayar loan dengan yang lebih lah. Okey. Nombor 4 kan, ni memang leceh sikit tapi memang kena buat lah. Kita kena pantau bayaran kita punya payment dan juga baki hutang. Kan, gaji-gajian kita check dengan bank, gaji-gajian kita check dengan dekat Sitos punya report kan. So kita tengok berapa baki hutang kita supaya kita boleh orang kata fokus lebih kepada untuk develop kita punya asset instead of kita fokus lebih banyak bayar dekat liability. Okey, so saya pun nak sampai ke hujung ni. Okey. Ini akibat gagal urus hutang, tengok 17,599 rakyat Malaysia muflis sejak Januari 2022 hingga Mei 2022. Jadi
bila muflis ni banyak benda banyak benda. Kalau anda katakanlah pekerja-pekerja profesional, doktor, lawyer, semua everything, bila muflis anda tak boleh praktis, kan? Banyak juga contoh macam profesional, macam bidang-bidang saya kewangan sama juga. Bila you muflis sebab apa ni, nak kerja pun susah sebab akaun tak ada, semua everything kan. Nak buat business pun susah, nak buat transaction bank pun susah, apatah lagi nak buat loan kan. Jadi sedangkan loan tu sepatutnya kita boleh gunakan sebagai tools untuk memaksimumkan kita punya profit dalam kewangan, tapi disebabkan oleh kita muflis ataupun rekod kita tak baik, bank tak nak bagi pinjam kat kita kan. Dia simple je bank ni. Bank bukan nak bagi pinjam kepada orang yang tak ada duit. Bank sebenarnya nak bagi pinjam orang yang banyak duit dan boleh bayar balik dia punya loan. Kan? Sebab tu kena fahamkan konsep. Kita kadang-kadang ramai yang jumpa saya, Cik boleh tak nak ajar saya nak buat loan. Bila saya tengok financial profiling dia, tenat. Saya cakap kalau macam ni bank tak nak bagi pinjam ni. Jadi you ubah you punya financial profiling dulu, biar bank yang offer. Kan? Biar bank yang offer, biar bank yang telefon hari-hari. Cik nak tak duit saya? Cik nak tak duit saya? Kan? Saya bagi ni, okey. Kita pula boleh demand dengan bank. Okey, berapa you bagi interest? Ini apa ni, profit. Rendah sangat, apa tinggi sangat? Saya tak nak, saya nak yang rendah. Cara macam mana? Nak flexi ke, nak full flexi ke, semi flexi ke, nak fix ke? Okey. So kita boleh kita panggil demand dengan bank kan. Cuma untuk permulaan ni saya cadangkan lebih baik, since saya rasa PMB pun, SNMB pun ada banyak kempen sekarang kan, Cik Iskandar kan. Tadi awal-awal webinar pun ada tunjukkan dapat reward lah, dapat hadiah lah kan. So kalau katakanlah kita boleh disiplinkan dulu kita punya kita panggil financial behavior ni, boleh gunakan ESB ni sebagai satu platform untuk kita latih diri kita ni untuk menyimpan kan. Kalau boleh simpan dan lupakan lah, jangan simpan duk ingat kan. Ini simpan baru 2-3 bulan ingat lah, lama aku nak keluarkan balik duit ni kan, nak beli iPhone 14 lah semua everything kan. Dia tak boleh. Kalau macam saya punya prinsip simple je, saya simpan, saya lupakan, 5 tahun nanti baru saya check. 5 tahun tau, bukan setahun. So 5 tahun tu kena sabar lah. Kan. Contoh lah, tak boleh lah cik macam tu 5 tahun kan. Bila masa nak enjoy? Kalau saya nak enjoy tu terpulang lah kan. Kita kadang-kadang kita boleh enjoy tanpa keluarkan duit sebenarnya kan. Tak semesti enjoy tu mesti nak kena berbelanja tinggi, tak. Cuma kalau katakanlah anda tak sabar sangat untuk enjoy duit sekarang, sebenarnya bukan duit sekarang tu you guna duit pada masa akan datang. Sebab saya punya konsep very simple, saya create kita panggil asset untuk develop ataupun untuk dapatkan cash flow dengan capital appreciation, disebabkan akan datang dengan income yang ada masa akan datang, plus dengan income cash flow tu saya boleh kembangkan lagi saya punya aset, dan pada masa yang sama saya boleh gunakan duit tu untuk saya punya pembelanjaan lah. Masa itulah barulah kita nak buat kita punya hobi, nak makan apa yang kita nak beli apa yang kita nak. Masa itulah maknanya guna duit-duit yang daripada dividen hasil daripada pelaburan kita lah. So itu saja Cik Iskandar. Mungkin kita boleh open for Q&A. Okey, terima kasih Encik Aziz. Okey, sebelum Q&A ni, saya nak tanya Encik Aziz punya soalan. Tapi mula-mula kita bagi satu perkongsian daripada Nisa. Nisa berkongsi. Kadang-kadang Encik bukan tak nak beli medical card hibah semua, tapi gaji pun tak cukup cover belanja bulanan. Ada sini. Mungkin Encik Aziz boleh komen sikit. Ini cerita pasal daripada Nisa. Dia bukan tak nak beli medical card tu, hibah semua tu, tapi gaji tak cukup cover belanja bulanan. Encik Aziz boleh komen. Right. Okey, yang ini common lah, common yang saya jumpa sebab kalau ikutkan tak cukup memang tak cukup. Cuma saya nak tanya satu benda je. Bila kita bekerja kan, saya tak rasa lah kalau kita kerja kita kena kerja satu hari mungkin sampai lebih daripada 20 jam kan. Lepas tu weekend pun kena kerja lagi kan. Jadi kalau katakanlah anda sampai kena kerja macam tu, maksudnya anda mungkin sepatutnya anda dapat income yang lebih lah. Tapi kalau katakanlah anda kerja 8 jam satu hari kan, lepas tu you ada masa petang dengan malam, lepas tu weekend you must free. Kalau katalah tak dapat Sabtu Ahad pun mungkin setengah hari Sabtu dengan Ahad satu hari. Saya yakin kan, dengan kemudahan internet sekarang ni, kita sepatutnya kena lebih buka minda bagaimana kita cari income tambahan. Sebab dia simple je. Macam saya sebut tadi,
dia income dengan expenses. Sekarang ni bila expenses tinggi sampai kita tak mampu nak gunakan duit untuk beli hibah, beli kekal semua, kita kena fikir satu benda je. Pertama, turunkan expenses. Tapi macam Puan Nisa tadi mungkin cakap, nak macam mana cover belanja bermain tinggi. Ayam pun dulu, ayam sekarang ni pun dah RM10 dah. Kan dulu baru RM4, RM5 sekilo, sekarang RM10 sekilo. So saya faham yang tu. Jadi kita gunakan kemudahan yang ada kat kita. Sebab saya yakin setiap orang ada internet, kan? Setiap orang ada smartphone sekarang ni. So gunakan phone kita ni is a powerful tool Walaupun tak nampak pula. Ni. Phone kita ni adalah powerful tool. Powerful tool untuk generate duit. So kalau anda tak tahu, mungkin anda boleh, mungkin next time lah kot, kan? Kalau kita boleh kongsikan sikit bagaimana nak jana pendapatan pula. Mungkin ramai yang boleh belajar. Macam-macam. Sebab macam saya cakap terang, kan saya ada sebut tadi pasal affiliate, kan? Kadang-kadang kita tak perlukan modal sangat pun. Kadang-kadang kita boleh contohlah, sebagai contoh kan, katalah kita satu minggu kita target dapat extra income RM100. Tak kisahlah kita mungkin menjual ke, kita mungkin modalkan beli barang, lepas tu kita jual secara online, kan? Kita dapat target dapat untung seminggu RM100 je, kan? Sebab tu bila katalah nak tambah income ni, pertama sekali adalah skill menjual lah. Skill menjual. Tak kisah jual apa pun, kan? Asalkan yang halal. Lepas tu daripada situlah nanti kita kembangkan. Sebab kalau kita nak komplain dari segi income, ataupun kalau nak tak nak, mungkin anda cari kerja lain lah. Kalau kata gaji kecil, kan? Anda naikkan anda punya value. Maksud saya, anda skill anda punya kemahiran semua everything, sampailah anda boleh kita panggil jual diri kita ni dekat company lain yang boleh bayar kita lagi tinggi. Sebab tu kalau contohlah, kan, Cik Iskandar, macam geng-geng saya bahagian IT ni, dia memang macam tu. Selepas 2 tahun, 3 tahun, dia akan jual dia punya resume lah. Dia akan update resume dia, okay, dia dah pergi sijil macam ni, dia dapat projek ni, dia ada experience semua. So dia start akan sebarkan dia punya resume. So dia resume tu nanti akan dapat kenaikan harga gaji mungkin 30%, 40%, kan. So dari situ nanti barulah akan ada lebihan income, kan. Tapi saya faham Puan Nisa punya keadaan, memang kita panggil ramai yang macam tu. Cuma macam saya sebut tadi lah, kita mungkin kurang dari segi income, tapi kita ada masa dan kita ada resources yang lain, kan. Internet ada, so gunakan je lah. Kalau nak belajar, mungkin boleh hubungi saya akan boleh bagi idea macam-macam, kan. Ataupun follow saya punya Facebook atau YouTube, you search Aziz Riyadi, insyaAllah jumpa, you follow. Dan saya akan bantulah, insyaAllah. Alright, Okay, Cik Iskandar. Okey, saya harap terjawab ya apa daripada Puan Nisa tadi. Okey, ni dia. Okey, ni soalan dari Facebook daripada Nurzitah Abu Khair. Tuan, macam mana dengan emas? Sebab hartanah tu mahal. Tu dia, emas. Tuan Cik Aziz tak sebut pasal emas. Dia pun terfikir. Kalau emas, saya cakap pada saya, emas bukan satu benda untuk pelaburan lah, kan? Walaupun harga dia naik, tapi emas ni lebih pada penyimpan nilai, untuk simpan nilai. Saya pun ada emas juga. Saya pun ada emas yang bar tu, gold bar tu. Tapi lebih pada penyimpan nilai. Maksudnya bukan katalah kita beli, kita tujuan untuk bagi cash flow, kan? Sebab emas tu nilai dia naik, tapi ada masa dia nilai dia turun juga, kan? Sebab sekarang ni emas rendah saya rasa sekarang ni. Jadi kalau katalah kita beli pada harga tinggi dulu, kan? Lepas tu sekarang ni harga rendah. So kalau you nak pajak ke, you nak pakai duit, maknanya you dapat value rendah. Jadi pada saya, emas bukan untuk satu instrumen pelaburan lah, tapi dia lebih kepada untuk menyimpan nilai. Dan emas sangat bagus untuk menyimpan nilai, kan? You jangan simpan cash. Jangan simpan cash terlalu banyak, maksud saya. Jangan bukan sampai cash langsung, sebab sekarang ni pun kalau you kedai nak pakai cash juga. Jadi contoh macam you ada duit, kan, dekat ESB ada duit, kan, lepas tu ada duit lagi. Mungkin duit dividen ESB tu, instead of beli hartanah, mungkin you beli emas dulu pun boleh, tak ada masalah. Cuma yang saya fokus pelaburan tadi tu, yang boleh bagi dua benda. Pertama, capital appreciation ataupun cash flow. Kan? Capital appreciation maksudnya modal tu bertambah. Contoh harga rumah dulu beli 100,000, nanti satu masa lepas 5-6 tahun harga naik mungkin 150,000 atau 200,000. So lebihan tu you akan dapat untung. Ataupun you boleh sewakan setiap bulan, you dapat duit sewa, you boleh lebihan sewa tu dapat you punya cash flow lah. Kan? Kalau emas tak boleh buat macam tu. Cuma emas ni hati-hati sikit, sebab ada company-company yang genuine, ada yang gunakan emas ni sebagai satu platform untuk scam orang lah. Contoh
Kalau katakanlah dia bagi return terlalu tinggi, dia bagi monthly return everything kan. Maksudnya kalau macam saya, konsep saya senang je. Saya simpan ke ESB, saya dapat statement. Kan? Saya beli sijil ESB, saya dapat sijil ESB. So kalau saya beli rumah, saya dapat geran tanah, geran rumah. Saya beli barang, dapat barang. So kalau saya beli emas, saya mesti dapat emas. Saya mesti dapat physical emas. Saya tak nak, saya beli emas tapi cik tak apa, emas ni saya simpankan. Saya bagi duit je. So saya tak nak macam tu. Saya beli emas dapat emas. Kalau saya nak pajak ke, saya nak jual balik ke, saya jual balik emas tu. Tu saya lah. Okay. Tapi memang betul, kalau katakanlah anda beli dulu, saya ingat dulu masa saya kahwin tahun 2004, emas 916 masa tu baru dalam, kalau tak silap 1 gram RM10 je, RM60, RM70 je. Kan? Sekarang dah berapa dah, 200 lebih lah. Kan? Gold bar lagi lah. Saya pernah beli gold bar dekat Dubai, masa tu saya pergi, saya sempat beli, harga dia 1 gram RM140. Kan? 1 gram RM140. So saya beli dalam, saya tak ingat berapa gram masa tu, dekat 50 gram kot. Kan? So saya dekat 100 gram saya beli. So 100 gram baru berapa? Baru 14,000 betul tak? 140 kali dengan 100 gram. Baru 14,000. So 14,000 tu, kalau katakanlah saya simpan duit 6 tahun lepas, tahun 2016 masa tu, 2016 tu saya simpan 14,000, tahun 2022, selepas 6 tahun, amount dia sama tau. Amount dia sama, 14,000 juga. Tapi value dia kurang. Boleh faham tak? Kan? Amount sama, 14,000 juga. Tapi value dia, kuasa beli dia kurang dah. Sebab inflation kan. Tapi kalau emas, dia, saya boleh cakap dia kali inflasi lah. So you beli 14,000 tu beli dalam bentuk emas. So sekarang ni, harga 100 gram tak sama, bukan 14,000 dah. Tapi emas masih 100 gram lagi. You faham maksud saya? So tu saya cakap dia lebih pada penyimpan nilai. Jadi you kena allocate kan emas tu untuk menyimpan nilai, bukan untuk investment lah. Macam apa ni lah, saya selalu 2-3 minggu ni saya selalu bagi apa, saya bagi perumpamaan Haji Bakil simpan duit cash dalam peti besi dia, ingat tak? Cerita labi-labi kan. Jadi bayangkan kalau simpan cash kan dalam peti besi, benda lah nilai tak macam tu lah nilai dia kan. Yalah. Jadi bandingkan kalau disimpan emas dalam peti besi tu, lagi dahsyat lah. Lain. Itu dah Haji Bakil. Saya tengah pakai cerita Haji Bakil. Ni adalah saya punya pendengar ada juga dalam ni kan. Gitu. Saya lately ni suka cerita Haji Bakil, tak apa-apa. Okay. Alright. Cik Iskandar, ni ada soalan daripada chatting ni, dia kata antara hutang kredit card dan high purchase atau personal loan, mana satu yang ditemukan usahakan? Ni Mungkin saya boleh jawab ni dulu. Okey, ada memang saya nak masukkan, tapi sebelum tu saya ni sebelum soalan tu, ini ada soalan ni saya nak bagi ikut urutan daripada Facebook. Okey, boleh. Alim Sabina. Apa yang perlu kita buat sekiranya kita di tahap gagal urus hutang? Apa yang perlu kita buat? Di dalam keadaan itu. Pertama, gagal urus hutang, nombor satu you kena buat adalah relax. Relax. Jangan mengelabah, jangan panik, jangan apa, relax. Okey, nombor satu. Nombor dua, apa yang anda kena buat adalah senaraikan income dan expenses. Buat sesuatu. Income berapa, expenses berapa. Yang fix, yang tak fix berapa. Satu-satu, detail. Kan? Siapa-siapa yang nak dia punya cash flow statement tu saya boleh bagi. Anda follow je saya punya Facebook, mungkin anda boleh PM saya dekat Facebook tu ataupun Instagram Aziz Riyadi. Nanti saya akan reply lah, saya akan bagi insyaAllah. Okay. So daripada situ nanti anda boleh nampak kat mana sebenarnya expenses yang banyak. Sama ada anda banyak bayar ke benda-benda yang must have atau keperluan ataupun nice to have. Benda-benda sedap, benda-benda best. Kan? Contoh kan, dah ada internet, ambil Netflix lagi. Kan? Dah ada internet ni. Ambil Netflix lagi extra. Ada Astro lagi. Nampak? So, kadang-kadang tak perasan ni. Kan Astro mungkin ambil yang basic punya RM50. Netflix pun ambil basicnya RM30. Internet ambil RM150. So kat situ je, kalau katakanlah kita tutup Netflix sama internet, sebab internet saya tak recommend untuk tutup lah, sebab internet ni boleh gunakan untuk jana duit. So Netflix sama Astro, katakanlah total 100. Kat situ dah jimat 100 dah. Okay. Tu tak campur lagi katakanlah kita punya expenses behavior. Kita makan kat mana? Kan? So kita haus, kita minum air. Tapi kalau katalah kita gagal urus hutang disebabkan kita haus, kita minum fresh orange, so kita kena tukarlah kita punya expenses punya behavior ni. Okay. So satu lagi, kalau katakanlah kita
biasa makan dekat kedai-kedai sekarang ni trending Cik Askandar sekarang ni, kalau Cik Askandar tengok dekat luar sekarang ni, kedai-kedai kopi yang kayangan ni, level-level Starbucks ni. Dahsyat. Dahsyat. Zaman saya dulu, saya tak terang lah. Saya nak masuk kedai tu memang tak masuknya. Sebab kopi dia RM14, RM15. Saya tak mampu. Kan? Sedangkan kalau saya satu mil tu saya makan RM5, RM6 je. Air kosong. Kan? Tapi kalau katakanlah you pergi ke kedai kopi yang RM14, tak cuma makan lagi, sekali mil RM20, RM30, then kat situ banyak bocor. Okay? Tu. So, dah check expenses semua everything. Dan yang ketiga, kan? Encik siapa tadi yang tanya? Alam Sabana. Okay. Alim Sabana. Halim, Cik Halim Halim jadi Sabana. macam saya cakap tadi dengan Puan Nisa, cari masa, kalau anda ada masa terluang, kan? Memanglah susah sikit lah kadang-kadang. Alah cik, habis tu bila nak rehat, bila untuk family. Kita ni sebenarnya kalau dalam keadaan kita ada masalah financial difficulties, umpama kita ni tengah tenggelam, kan? Air dah masuk hidung, cungap-cungap, kan? Kalau tanya saya, tak ada rehat. Tak ada masa rehat, tak ada masa cuti. Sebab kita tak boleh nak rehat, tak boleh nak cuti. Tu saya punya sebab saya pernah lalui zaman tu, kan? Saya pernah lalui zaman tu. Tahun 2000, gaji saya 1,800 je. Kan? Masa saya mula kahwin, saya cakap dengan wife saya, sebab bila saya buat calculation, kan saya cakap tadi, bila kita buat calculation, kan, cash flow tu, kita akan nampak nanti, alamak, kita punya duit banyak banyak bocor lah. Dekat mana? Dekat makan. Dekat makan banyak. Boleh tak kita kurangkan? Kan? Daripada saya berbelanja satu hari RM15 untuk duit makan saja, kan? Saya cakap dengan wife saya, boleh tak pagi-pagi sebelum saya pergi kerja, masak nasi goreng dulu. So, dia masak nasi goreng. So, nasi goreng tu, saya akan makan 2 kali. Kan? Makan pagi sekali, makan tengah hari sekali. So, beli makan separuh lah. Air, ambil air masak lah. Kan? Bawa dalam botol air mineral tu, masuk dalam beg, atau masa tu saya naik botol. So, saya makan pagi sekali, nasi goreng. Tengah hari makan nasi goreng yang sama. Jadi kat situ, saya boleh jimat. Instead of saya belanja RM15, saya cuma belanja RM5 je. RM5. Kadang-kadang saya jimat langsung, tak makan kat luar. Sebab semua duit daripada rumah kan. So saya dah jimat. So satu bulan saya boleh jimat dalam 250, 300. Kan? Katakanlah tadi Netflix dah dapat jimat 100 dengan Astro. Lepas tu dapat lagi jimat duit makan mungkin 200, dah 300. So kalau 300 ni, barulah kita tengok balik mana hutang-hutang kita yang kacau banyak. Mungkin kita ada credit card, kita settlekan credit card dulu. Okay? Mungkin ada hutang personal loan, kita settlekan personal loan dulu. Gunakan duit lebihan tu. So tak sabarlah sikit. Kan? Jadi bila kita settlekan hutang, kita akan ada duit extra lagi. Then barulah kita boleh tambah kita punya pelaburan punya segmen tadi. Kan? Bila kita tambah punya pelaburan punya segmen, sabar sikit je. Kalau katalah ke ISB, sabar sikit je. Lepas tahun, kan, you dapat dividen lah. So you dapat dividen, ada 2 option. Sama ada you nak guna untuk you enjoy sikit lah, reward sikit diri you, ataupun you nak attack lagi hutang-hutang lain. Sebab tu saya cakap terang, saya akan buat benda ni 5 tahun. Saya punya projection memang 5 tahun. 5 tahun nak settlekan banyak benda. Lepas tu barulah saya enjoy sikit. Dan paling penting sekarang ni, Cik Iskandar, untuk orang-orang yang ada pasangan. Sekiranya anda nak buat financial planning ni, anda kena involvekan anda punya pasangan. Kan? Saya cerita ni, saya punya pengalaman. Saya cakap dengan anak saya masa tu mula lagi. Kan? Sebab anak tak tahu, anak kadang nak mainan semua everything kan. Saya cakap dengan anak saya. Saya cakap, ayah tengah kumpul duit ni sebenarnya untuk buat ni. Boleh tak? Bagi ayah masa sikit, nanti bila ayah dah ada duit, baru ayah beli mainan. Saya cakap dengan anak saya macam tu. Saya cakap dengan wife saya macam tu. Saya cakap, abang tengah nak settlekan hutang ni, nanti habis hutang ni, baru kita lega sikit, barulah kita bolehlah pergi bercuti ke, nak beli baju ke apa ke. So alhamdulillah wife saya faham, kan? So dia communication lah. Sebab kadang-kadang bila nak buat okey, tapi wife pula tak faham kan, dan kita pula tak beritahu wife dengan betul kan, niat kita macam mana. Sebenarnya apa kita buat pun bukan untuk orang lain, untuk isteri dan anak-anak kita. Pada saya macam itulah kan. Jadi ya. Okey. Terima kasih. Okey, so sekarang ni dia Cik Aziz. Ni dia yang hutang soalan tadi. Antara hutang credit card, hire purchase kereta atau personal loan, mana yang perlu diutamakan untuk disettlekan terdahulu sekiranya baki hutang sama sekitar RM10,000? Ini daripada Jamuri Muhammad Osman. Soalan kita nak tengok tadi kan. Kalau tanya saya, pertama sekali credit card.
Sebab credit card normally interest dia Tahun tak? 18% Ya. setahun kan. Memang banyak. Lepas tu compounding sangat bahaya. Dan kebanyakan orang kadang-kadang dia bayar minimum payment kan. Jadi tak habis-habis. Kenapa asyik tak habis-habis? Dapat statement macam sama je. Sebab bila you bayar minimum payment memang tak habis. Okay. Satu. Nombor dua, loan dengan loan kereta dengan personal loan. Yang ni you tengok interest rate. Kalau katakanlah personal loan lebih tinggi interest rate dia compare dengan high purchase, settlekan personal loan dulu. Kalau sama, then bolehlah, tak kisah mana-mana kereta ataupun personal loan. Kan? Tapi kalau saya akan personal loan dululah. Personal dulu. Sebab kereta ni macam cakap kereta ni benda ada tau, benda ada kan. Ni mindset. Benda ada ni kita tak kisah sangat. Tapi personal loan ni kalau katakanlah you beli, you hutang, lepas tu pula you bayar buat beli benda-benda yang tak nampak barang kan. Oh, itu lagi bahaya tu. Kan? So kalau tanya saya personally, credit card, personal loan baru hire purchase. Maknanya dalam kalau saya simpulkan dia ikutkan Percentage interest rate lah. Yes. Interest rate lah. Pasal credit card paling tinggi, personal loan second, lepas tu high purchase. So saya tengok lah, kalau tengok cara Cik Aziz cerita tu, susunan dia macam tu, nampak yang paling tinggi lah. Kan? So selesaikan yang mana interest rate tinggi. Betul? Betul. Alright. Okay, selesai Cik Jamuri. Okay, sekarang kita ada, tambah-tambah soalan, makin seronok dah ni Cik Aziz. Dari Azani Nur Rahman. Hai Tuan Aziz, nak tanya, apa pendapat Cik Aziz dengan investment dekat takaful? Ni Cik Aziz ni forte ni. Takaful. Okay, pertama sekali kena fahamkan function financial tool tu dulu. Kan function dia. Takaful untuk protection, bukan untuk investment. Takaful bukan untuk protection. Takaful untuk protection, bukan untuk investment. Jadi personally, tanya saya, takaful bukan tempat untuk you invest. Kan? Kecuali you punya ASB dah penuh, ASB 1 dah penuh, ASB 2 dah penuh, you punya mungkin wawasan pun mungkin ada 200,000, 300,000, mungkin bini punya pun dah penuh, akaun 1, bini punya akaun 2 pun dah penuh, anak punya akaun remaja pun dah penuh. Macam mana? Ini dah Titan kayangan dah ni. Tu saya lah. Kalau you betul-betul nak invest kat takaful, make sure ESB punya penuh dulu. Kan? Jadi gunakan duit dividen tu letak kat takaful untuk dapatkan return lebih tinggi boleh. Kan? Tapi kalau belum tak payahlah. Kan? Saya tak recommend. Fokus takaful ni untuk protection saja. Itu lebih baik. Alright. Okay. Dari Rosniza Hamzah. Okay, salam Cik. Kalau staf kerajaan, bila boleh keluarkan duit KWSP? Yang mana paling penting gunakan duit tu? Adakah invest to education anak-anak pada masa depan atau settle personal loan? Okay. So yang ni saya suka macam ni lah Cik Iskandar. Saya suka dengan Puas Rosniza. Saya suka ikutkan rules tadi. Ikut segitiga tadi. Okay. Pertama sekali, you dah ada ke belum protection, account protection? Kedua, you dah ada ke belum account kecemasan? Kalau government mungkin 3 bulan gaji. So bila dapat duit EPF tu, kan, katalah gaji you mungkin 4,000 sebulan. So dapat EPF mungkin 30,000. Kan? So kalau 4,000, 3 bulan 12,000, betul? Betul. So daripada 40,000 tu tolak 12,000 jadikan akaun kecemasan. Okay. Betul, tinggal jangan usik lah. Lock kat situ je. Kecuali betul-betul perlu baru pakai, tak perlu jangan pakai. Okay. So yang kedua, yang balance tu, kalau macam saya akan pecahkan lah. Pecahkan. Kan? Tapi kalau katakanlah you dengan balance tu you boleh settlekan personal loan terus, settlekan personal loan terus. Kan? Sebab hutang ni you kena ingat, bila you invest, return tu tak confirm lagi tau. Tak confirm. Tapi personal loan, interest dah confirm dah. Interest dah confirm dah. So lebih baik kita attack dulu loan tu supaya daripada bila habis loan, maknanya duit yang tetap bulan kita bayar tu dah tak payah bayar lagi dah. Buatlah untuk investment. Okay? Alright. Okay, Puan Rosniza, jelas ya? Okay, akhir sekali. Okay. From Yuslita Yusof, daripada Puan Yuslita Yusof. Ada yang datang kepada saya, kata susah sekarang ni, harga barang naik. Tapi bila kita tanya tentang installment, keretanya tinggi. Bila kita tanya tentang installment, kereta tinggi. Mungkin boleh adjust, tukar kepada kereta yang murah sikit, so installment lagi murah. Mungkin Cik Aziz boleh komen sikit. Macam mana ya? Ada yang kata sekarang harga barang ni, dia kata ini yang macam saya cakap tadi itulah. Kan?
bila kita nak beli kereta ni, kita Hmm. jangan hanya mampu beli tau. Hmm. Mampu beli ni maksudnya you bayar bulanan dia, tapi tak mampu pakai. Kita kena mampu pakai. Apa maksud mampu pakai? Mampu pakai tu termasuk dengan duit-duit untuk maintenance, untuk insurans rotek, untuk repair semua. Dia mampu beli dengan mampu pakai lain. Mampu beli tu kita beli betul bayar tiap bulan. Tapi pakai tak mampu. So kita kena make sure mampu pakai lah. Kan? Sebab tu kalau katakanlah kalau perlu tukarlah. Cuma bahayanya sekarang ni saya nampak kadang-kadang bila orang dah tersilap beli, dia beli dengan harga tinggi satu hal. Kedua dengan 100% loan. Bila 100% loan, anda kena ingat, kalau anda tak down payment awal, anda akan bayar down payment tu hujung. Bila you nak jual nanti, harga kereta akan depreciate, akan kurang. Bila akan kurang nanti, anda kena top up balik loan. Jadi kena fahamkan betul-betul lah ni. Kan? Sebab tu kalau macam saya, walaupun bank boleh offer saya full loan kereta, tapi saya tak buat full loan. Saya mesti letak down payment. Dan saya punya kereta saya dah settle down semua pada tahun 2020 yang lepas. So sekarang ni saya memang dah tak ada loan kereta lagi dah. Memang saya cakap lah memang best lah. Memang best lah tak ada bayar kereta ni. You just imagine macam ni lah. Senang je Encik Skandar. Kalau katakanlah kita dapat duit, katalah 3,000 ke 4,000 sebulan kan. Berapa kita bayar kereta? Katalah kita bayar kereta mungkin 600, 700. Kan? You bayangkan 600, 700 tu tak payah bayar dah. Kan? Macam kita dapat moratorium dulu, ingat tak? Best tak dapat moratorium dulu kan? Tapi dapat moratorium selama-lamanya. Best. Memang seronok bila selesai hutang kereta tu. Macam, mana datang extra ni? Kan? Ada extra. Bestnya. Kan? Tapi itu moratorium memang extra sementara. Kita nak extra selama-lama dia. Itu extra, jangan tertipu dengan extra tu. Kan? Ada lagi soalan. Nampaknya masa-masa kecederaan ni ada 2 soalan masuk. Masa kecederaan. Daripada Azani. Soalan tambahan lagi. Cepat dia gelap. Kalau buat simpanan dalam takaful, macam mana? Contohnya untuk duit education anak. So simpanan dalam takaful. Okey. Sama juga. Pada saya, untuk education anak ke, untuk apa ke sekarang ni, fokus pada protection dulu. Simpanan, you boleh guna, contoh macam ni je, simple macam ni je. Sekarang ni, katakanlah you ada duit, you nak allocate duit untuk anak. Kan, katalah simpan 300 sebulan. Kan, 300 sebulan. You mungkin boleh pecah 150 dekat takaful untuk dia punya medical card, dengan mungkin untuk kesakit kritikal ke apa. Kan, 150 lagi simpan dekat ESB. Sebab apa saya cakap? Kalau you simpan semua dekat takaful, ni kan saya cakap tadi, dia ada fluctuation. Kemudian takaful punya rate ni, dia punya charges tinggi. Kan, untuk commission semua everything. Jadi fokus pada protection saja. Tapi kena ada takaful tu sebab kalau katakanlah you simpan semua dekat ESB pula, tiba-tiba sakit pula anak tu, demam ke apa kan. Dah kena masuk hospital, kena bayar, kena keluarkan balik duit tu. Tak boleh lah. Jadi pada saya, untuk investment saja, untuk simpanan better dekat platform simpanan lah. Platform simpanan. Sebab tu saya cakap, saya memang cukup recommend ESB ni. Pertama, macam saya dah list down tadi. Kenapa? Dia ada compounding return, dia ada guaranteed government, lepas tu dia ada flexible. Harga tetap, penting tu, harga tetap. Harga tetap. Dia harga tetap satu hal, dia bagi dividen, lepas tu boleh keluarkan anytime. Itu yang banyak benda yang saya rasa patut kita fokus tu dululah. Kan? Cuma macam saya cakap lah, kalau katakanlah duit dah ada banyak lain lah kan, tapi kalau kita duit pun tak ada lagi, tak penuh lagi, kan, saya rasa penuhkan dululah. Tapi jangan lupalah yang untuk protection medical, hibah tu semua kena ada lah sebelum yang untuk investment tu. Betul. Protection tu memang betul. Memang itulah ramai yang kita simpan-simpan, kita terlupa yang protection tu. Pasal memang banyaklah faedah protection kan. Jadi ini membawa pada soalan kita yang terakhir. Ni Nur Aziad Abdul Talib. Salam Cik Aziz. Contohnya akaun ASB sudah ada 200k. Patut fokus tambah duit dalam akaun ASB yang sama atau buka akaun ASB yang lain? Macam mana? Okey, pertama kalau katakanlah duit dah penuh dalam ESB, 200k dah tak boleh tambah lagi dah. Jadi kalau nak letak ESB lagi, kena buat ESB 2 lah. Betul tak Cik Skandar? Cik Skandar je kerja dekat SMB kan. Itu dia. Sebab tak boleh lah, limit tak boleh. Kecuali dibuka balik 300,000 dan apa, boleh masuk lagi. Kalau dah penuh, tak boleh masuk dah. Anda katakanlah sekarang ni, limit you sekarang ni campur dividen semua 250,000. You ada lagi 20,000 nak letak. You pergi bank atau pergi mana-mana kantor ESB tak boleh. Boleh tak saya nak tambah? Tak boleh. Sebab dah penuh. Kalau you nak, buka satu lagi account. Betul lah.
Kalau Imam ASB satu je lah kan. Itu cuma Nur Razian kena faham bukan maksud kalau kita akaun ASB sama atau ASB lain tak boleh ASB satu akaun je. Kalau ada kita ASB 2, kita ada platform lain, kita ada unit lain. ASB 2, kita ada ASB 3 kan. Tu boleh letak lagi. Ataupun nak letak yang harga tetap, kita ada ASM kan. Satu ASM wawasan, ASM 3. Tu ya. Puan Nur Razian. Kalau ada anak pun boleh letak anda anak. Kan? Itulah tumpah-tumpah kan. Ekor remaja semua. Cuma jangan lupa bila 18 tahun. Takut nanti dia terpindah lah. Celebrate birthday dia 18 tahun dan lepas tu anak tak nak keluar kan. Tak nak bekerja sama. Tu nak kena deal dengan dia lah. Itulah. Apalah, anak saya pun sikit tak lama lagi 18 tahun. Saya pun okey lah, saya dah keluarkan mana portion saya. Yang lain tu saya serah kat dia lah. Lain semua kata lah, pandai lah kau. Jangan bagi tu anak 18 habis Saliza dia kata anak dah 18. Okey, nasib baik anak dah 18 tahun. Kalau kita faham. Kalau anak maksud anak dah 18 orang tu lagi kronik tu pun Saliza. Lupa anak dah 18. Okey, apa Cik Aziz, rehat sekejap. Saya dah memang betul hujung lah ni. Okey, sebelum sembahyang Jumaat ni kan. Encik Aziz boleh buat mungkin nak buat sedikit pengulungan, mungkin buat kesimpulan atau nasihat terakhir kepada sidang pendengar kita semua. Okey, sebelum kita beransur untuk sembahyang Jumaat. Okey, pertama sekali terima kasihlah SNB bahagian Financial Education. Saya sangat-sangat berbesar hati untuk berkongsi dan saya sepuas hari ini saya kongsikan ilmu-ilmu yang saya rasa memang ramai orang perlu tahu. Jadi setiap orang dia memang tak boleh lari daripada kewangan ni. Jadi kita jangan panik jangan panik. Maksud saya kalau katakan dalam keadaan susah seperti jangan panik, kena relax kan, kena relax dulu macam saya cakap tadi. Lepas tu kalau anda dalam keadaan hutang yang banyak semua, pertama sekali banyak doa pada Tuhan lah. Kan, sebab Allah kalau katalah masalah tu datang tak ada siapa yang boleh selesaikan kecuali Allah. Itu je. Itu nombor satu. Sebab saya yakin saya ada jumpa orang yang memang dalam tahap-tahap rasa macam nak give up hidup pun ada semua sebab duit semua everything. Saya cakap tak apa, relax sebab banyak dia lagi resources sebenarnya. Dia sebenarnya katalah kalau masalah kewangan tu macam mata kita ni, macam jari kita ni, sebenarnya tu dekat dengan mata kita tau. Dekat je dengan mata kita. Dia tak nampaklah peluang lain. Dia cuba tolak jauh sikit masalah tu. Tolak jauh sikit kan. Boleh nampak lain resources. Tu saya yang biasa saya cakap lah. Kan? So kena relax. Banyak lagi tempat-tempat yang boleh kita jana income dan invest. Dan yang paling penting lah sekali, jangan terjebak dengan skim-skim cepat kaya, skim-skim, scammer semua everything kan. Itu sekarang ni sebab banyaklah sekarang ni jadi macam satu agenda, kita panggil agenda nasional lah. Kan? Tengok polis pun dah keluar nombor baru dah sekarang 997 kalau ada scammer semua everything. Jadi kita kena alert lah. Kena alert kan. Penat tau kalau kita cek duit lepas tu untuk invest lagi tiba-tiba terjebak dengan skim-skim macam tu yang janjikan kita panggil too good to be true punya return ni. So itu sajalah Cik Iskandar. Terima kasih banyak-banyak Cik Iskandar dengan tim Puan Waziah, Financial Education ASMB jemput saya kan. Mudah-mudahan next time kalau ada rezeki kita boleh kongsikan lagi kan. Saya pun suka berkongsi benda macam ni pada orang ramai. Dia jadi macam saya punya kita panggil social responsibilities lah untuk masyarakat khususnya Bumi Putra. Okey, terima kasih Cik Aziz atas perkongsian tadi. Saya pun memang suka banyak poin-poin yang saya macam saya boleh belajar. Saya belajar juga daripada Cik Aziz yang boleh saya gunakan untuk bila yalah, kadang kami pun perlu buat juga webinar yang kami poin Cik Aziz ni bolehlah saya gunakan juga untuk dikongsikan bersama dengan rancangan kami yang seterusnya. Apapun saudara-saudari, terima kasih ya. Boleh ikuti kami di Facebook Amanah Saham Nasional Berhad. Dan kami ada Facebook Sembang-Sembang SNB. Kalau nak tahu mana-mana lagi program yang kami anjurkan, kami ada di Twitter SNBmy_official, kami ada Instagram SNBmy dan maybe YouTube SNBmy. Dan banyak juga kami punya konten yang kami letak di sini untuk kempen literasi keuangan kami kepada masyarakat semua, masyarakat Malaysia amnya. Alright. Sekali ini kami mohon maaf andai kata berlaku kekurangan dalam pembentangan kami hari ini. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan kita semua sebagai manusia biasa. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.